Hello class, hari ini kita akan belajar bab 4 tingkatan 5 punya sains. Kita masuk ke dalam bab 4 tingkatan 5. So ini adalah tema kedua dalam tingkatan 5, yaitu penerokaan unsur dalam alam. Dan dalam topik ini sebenarnya dia sangat berkaitan dengan chemistry ataupun kimia. Okay? So apa tajuk besar dia untuk bab ini adalah kadar tindak balas. Apa yang kamu akan dapat jawab at the end of this lesson adalah, at the end of this big topic adalah takrifan kadar tindak balas, 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, dan 3 contoh aplikasi konsep kadar tindak balas. Apa konsep kadar tindak balas dalam kehidupan harian dan juga industri. So mari kita tengok kata kunci yang akan kamu belajar hari ini adalah bahan tindak balas, hasil tindak balas, kadar tindak balas purata, ada kira-kira, kadar tindak balas pada masa tertentu. Jadi ini adalah beberapa kata kunci yang kamu akan belajar. Kita tengok pengenalan dulu. Pengenalan kadar tindak balas. Ada 2 jenis kadar tindak balas. Ada 2 jenis kadar tindak balas. Satu tindak balas cepat, satu lagi tindak balas perlahan. Sebenarnya tindak balas tu adalah ini. Okay? Tindak balas kimia adalah proses untuk tukar bahan pergi hasil. Cikgu bagi satu contoh yang senang faham daripada telur plus apa bahan kamu buat kek? Telur plus tepung plus air, gula, and so on. Ini adalah bahan akan berlaku tindak balas. Kan kamu buat kek, kamu kasih tindak balas semua bahan-bahan, dan akhirnya kamu akan ada hasil. Itu maksud tindak balas. Okay? Tindak balas kimia adalah proses untuk tukar daripada bahan tindak balas kepada hasil tindak balas. Itulah maksud tindak balas kimia. Okay? Contohnya di dalam kimia apa dia? Tindak balas antara bahan-bahan plumbum nitrat tambah kalium klorid iodida. Kedua-dua ni adalah garam, jenis-jenis garam, akan menghasilkan plumbum iodida, plumbum 2 iodida, dan kalium nitrat. So ada bahan, kemudian ada tindak balas, kemudian ada hasil. Jadi inilah tindak balas kimia. Okey, semasa ini contoh dia lah, contoh nama-nama bahan dan hasil. Semasa suatu tindak balas berlaku, bahan itu akan jadi hasil. Telur, tepung, gula, itu semua akan tukar jadi kek. Oleh itu, kuantiti bahan semakin berkurang. Ialah, logiklah, telur akan berkurang. Okay, sebab kita sudah pecahkan dia, kita campur, kita kacau. Kan, manakala hasil tindak balas bertambah, akan jadi kek. Okay, jadi kita fahami graf-graf perubahan dia. Kuantiti bahan berkurang. Habis sudah bahan kita guna, tapi hasil dia kek ada hasil dia. Jadi kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa, tapi kuantiti hasil bertambah dengan masa. Maksudnya semakin lama kamu kacau itu tepung, itu gula, semua makin lama akan kamu buat. Lama-lama habis kamu punya bahan. Tapi masa kamu buat tu, masa berjalan kan, ada hasil dia masuk oven segala. So bahan berkurang, hasil bertambah. Graf turun, berkurang, graf naik, bertambah. Okey, mari kita perhatikan dan fahamkan persamaan dan perbezaan dalam graf-graf perubahan untuk tindak balas cepat dan untuk tindak balas yang perlahan. Now, ini adalah kuantiti bahan tindak balas lah melawan masa. Ingat, bahan akan berkurang kan, itulah dia punya graf turun like this. So, untuk tindak balas yang cepat ni lebih cerun. Cuba kamu tengok, ini lebih cerun. Kalau ini landai bani, ada 2 jenis graf kan, landai dengan cerun. So kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepat kalau graf dia cerun. Tapi kalau dia punya graf macam begini straight saja, itu maksudnya kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan perlahan. Untuk hasil tindak balas pula, yang cerun adalah hasil tindak balas yang bertambah dengan cepat sebab dia cerun. Tapi kalau kamu nampak straight saja naik ke atas, itu adalah tindak balas yang slow. Maksudnya hasil dia ada, tapi dia bertambah dengan slowly, perlahan.
So itu perbezaan graf yang untuk tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Asal cepat dia mesti cerun. Oke? Kita tengok apa persamaan dan perbezaan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Kedua-dua tindak balas yang cepat dan slow ni, kuantiti bahan diorang berkurang. Dua-dua berkurang. Tapi kuantiti hasil hasil tindak balas bertambah. Okey, lambatkah, cepatkah kamu buat kek? Tetap ada kek juga kan? Cuma beza dia lambat dan cepat, perlahan dan cepat. Apa beza kamu cepat buat kek dan kamu lambat buat kek? Okey, ada dua beza dia. Satu, kadar tindak balas. Kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku dengan cepat. Kalau slow, kadar tindak balas rendah. Ada satu keyword yang kamu harus tahu pasangan dia. Kalau ada kadar, kita guna tinggi atau rendah. Kalau tiada kadar, maksudnya tindak balas saja kan, kita guna cepat atau perlahan. Maksud cikgu, kamu tidak boleh cakap, kamu tidak boleh tulis kadar tindak balas cepat. Tidak boleh ya. Kadar tindak balas perlahan pun tidak boleh. Cikgu ingatkan semula, asal ada kadar ni sebab dia ada nombor bah. Jadi kalau ada nombor, kita mesti mau katakan dia tinggi ataupun rendah. Okey, so kadar tindak balas tinggi kerana tindak balas berlaku cepat. Kadar tindak balas rendah kerana tindak balas berlaku slow. Masa tindak balas, so logiklah mengambil masa yang singkat menjadi lengkap. Kalau yang tindak balas cepat. Kalau tindak balas perlahan, mengambil masa yang panjang lah, lama betul dia mau kasih siap dia punya kek. Okey, so gambar foto ini menunjukkan contoh tindak balas yang berlaku dalam kehidupan harian. Look at this one. Nyalaan gas butana. Gas butana untuk memasak. Now, coba kamu tengok. Nyalaan gas butana cepat bah. Pembakaran ni satu tindak balas yang cepat. Tapi pengaratan besi satu tindak balas yang perlahan. So, kadar tindak balas ini tinggi, kadar tindak balas di sini rendah. So, mari kita tengok kadar tindak balas punya maksud dengan lebih lanjut. Tadi kita fahamkan tindak balas kan. Sekarang kita fahamkan kadar tindak balas. So, kadar adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit massa. Apa yang membezakan kadar tindak balas dengan tindak balas saja ialah ini kadar ada unit massa di bawah dia. Ada masa, maksudnya berapa masa dia? Is it in second or is it in minutes? Begitu. Kalau tadi tiada, cepat atau perlahan saja. So, kadar tindak balas punya formula adalah perubahan kuantiti bahan. Sama ada kamu tengok bahan ataupun kamu tengok hasil. Per dengan dia punya masa berlaku perubahan kuantiti ini. Berapa masa yang diambil? Okey, mari kita tengok. Ini EMK, elemen merentas kurikulum. Mengapakah harga keju lazimnya tinggi? Macam mana harga keju dapat dikurangkan? Okey, ini adalah tentang bisnes lah. So, kenapa harga keju selalunya tinggi? Why cheese is very expensive? Bukan semakin lama dia semakin berkualiti kah? Okey, so macam mana harga dia dapat dikurangkan? Buatlah dengan cepat. Okey, ada dia punya beza harga di sana, mahal ataupun murah. Ada dikaitkan dengan kadar tindak balas. Okey, macam juga kamu punya kek lah. Mau kek budget ataupun kek premium. Kan? Kalau kamu pernah dengar istilah kek budget ataupun istilah kek premium, itu adalah dua jenis kek yang ini cepat bani. Kek budget sekejap saja, mau dekor dia sekejap saja. Tapi kalau kek premium mau ambil 1 hari kah atau paling lama paling sekejap 5 jam 3 jam untuk buat. Jadi semakin lama masa diambil, semakin mahal lah kamu punya kuih itu. Kalau mau kalau mau kek yang budget yang cepat, buatlah yang simple, laju, cepat siap. Okey, so kita teruskan. Antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang boleh diperhatikan, itu kek kan yang cikgu bagi contoh tadi. Tapi dalam chemistry, dalam kimia, apa yang kita boleh tengok? Kita boleh tengok bahan ataupun hasil yang diperhati dengan mata atau diukur. Sama ada dengan termometer kah, dengan penimbang kah, dengan pembaris kah. Kita boleh ukur itu perubahan dalam tempoh masa tertentu untuk menentukan kadar tindak balas tinggi atau rendah.
So apa yang kita boleh tengok? 1. Pengurangan jisim. 2. Pengurangan isi padu. Dan 3. Pengurangan kepekatan. Kedua, pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan. Hasil. Tadi bahan kan, ini sekarang hasil. Cuba bagi contoh. Kamu ada tadi 2 bahan kan, garam. Untuk ini kamu tengok apa kalau bahan lah. Kalau bahan yang kamu mau tengok hasil pun boleh. Tengok itu bahan punya jisim. Sebelum kamu buat eksperimen dan selepas buat eksperimen, ada perubahankah? Adakah dia berkurang atau adakah dia bertambah? Jadi dari sana kamu boleh kira dia punya kadar tu cepat ataupun tinggi ke rendah. Ketiga, pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, nilai pH, kekonduksian elektrik, kekonduksian haba atau keamatan warna. So ini adalah ciri-ciri yang kamu boleh tengok juga lah. pH tahu kan yang daripada nilai 0 sampai 14 yang itu. Selepas eksperimen kamu tengok. Kalau sebelum tu dia 1, selepas tu dia menjadi 6. Dari asid kuat menjadi asid lemah. Itu contoh. Next, kita tengok, boleh juga tengok pertambahan isi padu atau tekanan gas yang terbebas dan pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Contoh, kamu buat garam, kamu kasih tambah garam A dengan garam B. Jadi kamu tengoklah, kalau kasih ubah yang Nina, kita pakai 2 gram, yang ini kita pakai 2 gram. Jadi berapa hasil dia di sini? Mestilah dia jadi 4 atau ke 5 gram kan. Jadi kalau kita tambah lagi bahan dia, apa terjadi dengan hasil? Itu maksud pertambahan ketinggian mendakan ataupun jisim hasil. Okey, macam mana menentukan? Ini adalah contoh pengiraan dia. 0.3 pita magnesium. Pita magnesium tu logam lah, bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Juga harap kamu masih ingat itu yang kalau nak cantik, makan ayam zat ferrum. Yang itu cikgu pernah ajarkan, siri kereaktifan logam. So kalau asid bertindak balas dengan kalau logam bertindak balas dengan asid, sebenarnya ada tu bubble-bubble. Bubble-bubble tu adalah gas hidrogen. So dalam soalan ini kan dia tanya 0.3 pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sampai lengkap dalam masa 30 saat. Hitung kadar tindak balas. Okey, ini 0 saat. Ini pita magnesium lah. 0 saat 2 saja biji bubble. Terus 10 saat bertambah, 20 saat bertambah dia punya gas, dan 30 saat habis. Apa yang habis? Dia punya bahan. So bahan tindak balas iaitu pita semakin berkurang. Mula-mula besar kan, lama-lama kecil. Okey, dan habislah. So penyelesaian. Macam mana mau tengok? Macam mana mau kira? Tadi juga dah bagi tahu. Kalau kadar tu mesti ada masa di bawah dia. So masa 30 saat. Kenapa 30? Sebab itulah masa dia berakhir. Pengurangan jisim. So kita tengok, kenapa kita ambil pengurangan jisim? Ini yang paling senang mau tengok kan? Kan dia 0.3 mula-mula. Last jadi 0.0. Mana ada sudah habis. So kita tolak. Kenapa kita ambil pengurangan jisim? Sebab takkanlah kita mau ambil kepekatan. Takkanlah kita ambil nilai pH. Mana ada kaitan? Bila kamu dapat soalan, kamu tengok apa ciri-ciri di atas yang sesuai. Is it bahan kah, hasil kah, ada gas kah, nilai pH kah, atau jisim kah? Itu mesti kamu faham. Setiap tindak balas mesti ada yang berubah, sama ada bahan ataupun hasil. Okay? Next, kamu bahagilah macam biasa ini, tekan kalkulator, 0.3 bahagi 30, dapatlah 0.01. Kenapa gram per saat? Sebab di atas gram. Gram kita bahagi dengan saat. So, per saat. Okay, begitulah. Kadar tindak balas ni ada 2 cara kira. Satu, kadar tindak balas purata. Yang kedua, kita tengok dulu sebelum cikgu kasih tengok jalan kerja. Kadar tindak balas pada tempoh masa atau kadar tindak balas seketika. Jadi ada 2 jenis kira-kira dia. Ada 2 jenis kira-kira. Kita pergi dulu yang kira-kira yang pertama. Calculation yang pertama. Okey, tengok gambar Raja Nina. Semua orang faham kan? Ini adalah graf. Dan ini adalah isi padu gas hidrogen, paksi Y. Ini masa, paksi X. Jadi kamu tengok dia punya isi padu. Makin lama makin
ini adalah skala lah, macam biasa kalau kamu tulis skala di dalam graf, mestilah dia skala tu seimbangkan 5, 10, 15, 20. Kemudian masa pun mesti seimbang 6, 12, 18, sifir 6 nih, sifir 60. Okay? So tengok dia punya graf ni, makin lama makin naik, tapi pada satu tahap habis. Dia rata means dia sudah habis bertindak balas. Okay, perhatikan Raja 4.5 ni Nina, hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama. Okay, 1 minit ada 60 saat kan. So 60 saat yang pertama, mari kita tengok apa sebenarnya maksud ini Nina. Dalam minit yang pertama, 1 minit ada 60 saat. Cuba kamu tengok ni Nina yang di bawah. Letaklah 60 saat. Kenapa? Sebab dia cakap minit pertama. Okay? Kemudian di mana dia dapat yang di atas ni? Tengok ni Nina. Jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dalam masa 60 saat pertama. Pergi graf. Tengok 60. Kenapa 60? Sebab soalan mau minit pertama. 1 minit 60 saat. So pergi graf, buat garis putus-putus, cari di paksi Y. Oh, rupanya 60 saat tu dia kena pada 20 cm padu. Maksudnya dalam 60 saat kamu tunggu tu tindak balas, ada 20 cm padu gas hidrogen dibebaskan. Jadi 20 bahagi 60 dapatlah 0.33 cm padu per saat. Itu minit yang pertama. Apa lagi contoh soalan yang boleh ditanya? Mari kita tengok. Contoh soalan yang boleh ditanya kedua adalah 2 minit pertama. Kalau minit pertama 60, jadi 2 minit pertama, mari kita tengok. Nina, 2 minit pertama 120. Kenapa 120? Kan 2 minit tu 120 saat. Okay? So, kenapa 30 di atas? Pergi lagi graf, 120 tu masa dia berapa isi padu gas? 30. So, bahagi, dapatlah jawapan 0.25 cm padu per saat. Next, C. Dia bilang kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Okay, so sekarang ni kan dia main bahasa Melayu sudah ni istilah-istilah dia. Kalau dia bilang minit pertama 60 saat. Kalau 2 minit pertama, maksudnya 2 kali ini minit pertama. So minit pertama 60 kan, tambah lagi 60, jadi 120 lah di bawah dia. Tapi kalau sini minit kedua bukan lagi 120 dia ada begini sudah dia punya cara kira. Okay? Cara kira dia adalah minit kedua kan 120, minit kedua adalah dari 60 sampai 120 Jadi yang besar tolak yang kecil. 120 tolak 60. 120 pergi tengok berapa? 30 dia punya gas. 60 berapa? 20 dia punya gas. So 30 tolak 20, 10 cm padu lah. Di bawah dia 60 because tolak. Jadi cikgu rasa kamu boleh terfikir sudah tu kan. Kalau soalan tanya kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Kalau minit kedua 120 tolak 60. Jadi minit ketiga mestilah 180 tolak 120. Sebab ini minit ketiga, ini minit kedua. Coba mau tengok. Nah, ini minit ketiga, ini minit kedua. Dari mana dapat 35? Dari ini, 180. Okey. Dari mana dapat 30? Dari ini, Okey. So, dapatlah jawapan dia. Dan akhir sekali, keseluruhan kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini berapa? So, bila dia sebut keseluruhan, what you need to do is cari di mana dia stop. Coba kamu tengok ni garis panjang. Dia stop di sini kan? Jadi kalau dia stop di sini, 180 lah tu di bawah dia. Tindak balas berhenti. Bukan kita mau di sini bukan kita mau di sini, bukan kita mau di sini. No, kita ambil di mana dia berhenti mula-mula. So 180. Berapalah 180 saat punya isi padu? 35. Bahagilah. Okay? Okay, kita pergi cara yang kasih rewind balik ni video kalau cikgu terlampau laju. Okay.
Kata tindak balas, sekarang tiada lagi perkataan purata. Kamu perasan? Di sini atas nih semua purata, purata, purata. Tapi style kedua dia, kayak kaidah pengiraan kedua, kata tindak balas pada tempo masa tertentu atau kata tindak balas seketika. Oke, apa maksud dia nih tempo masa tertentu nih? Dia berlaku pada satu masa atau ketika tertentu. Oke, contohnya lah. Ini nah, contoh satu. Kata tindak balas pada masa T. Coba kamu tengok. Kalau dia bilang kata tindak balas pada masa T, contoh ni lah. Kata tindak balas, tiada purata. Dia tidak kasih tahu purata sini. Kalau tiada purata, dia terus kasih tahu pada masa 20 second buat segitiga. Oke? Cikgu ulang balik. Kalau tiada perkataan purata, Nina, tiada nih perkataan purata, terus tiada bagi masa terus, masa tertentu, terus lukis segitiga. Oke, macam mana mau lukis segitiga? Begini. Cari dulu apa soalan punya kehendak. 20 saat kan? So 20 saat tuh pergi atas. Kasih garis putus-putus dulu. Lepas itu kan kamu kasih titik begini. Di sini mbak yang dia mau tahu di sini berapa kadar tindak balas dia. So kamu buat segitiga. Macam mana buat segitiga adalah pastikan bila kamu buat segitiga, itu garis kan, coba tengok ni contoh dia, itu garis dia kan kebanyakan part memang kena pada garis graf itu. Jangan kamu buat garisan yang beginilah, dia tidak kena, fahamkah? Ini garisan dia mesti kena pada kamu punya graf, mesti kena graf. Tadi di sini kan 20. Lepas tu berapa panjang? Cukup berapa panjang tu kami mau lukis segitiga? Agak-agak, okay? Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek lah. So dalam hal ini yang penting adalah kiri dengan kanan lebih kurang sama. Kalau sini 2 cm, sini pun lebih kurang lah 2 cm. Janganlah kamu punya graf nanti begini, sini 2 cm, lepas tu sini kamu kasih panjang 5 cm. Mana sama tuh? Ini kan simbol sama. Oke, cikgu harap kamu dapat tangkap di sana. Lepas itu kan kelas, kasih sambunglah kamu punya tangent. Paling penting lukis ini dulu, tangent. Tangent tu yang mengena. Kalau kamu punya graf begini, sini kamu kena suruh cari. So you have to like this. Kasih kena, salah. Kamu mesti mau kasih kena kebanyakannya garis tangent itu mesti kena pada graf kamu yang merah. Jangan kamu kasih keluar dia di sini, nanti tidak kena itu graf. Oke, boleh faham maksud cikgu? Sekarang nih cari kecerunan. Ini ada belajar dalam matematik. Oke, kecerunan dia yaitu ini PQ bahagi RQ. Tuh PQ RQ. PQ 49 tolak Q 21. Oke? 21. Ingat paksi Y punya atas tolak paksi Y punya bawah. Cari di dalam graf. Lepas tu kamu pergi Nina lagi RQ. Oke, RQ. Yang di belakang ini tolak di depan. 29 tolak 9. Oke? Jadi dapatlah kamu dia punya kadar tindak balas. Begitulah. You can also scan your book in Info Science. Scan with your QR code apps. Okay? And you can find ways to draw tangent. Tapi in English lah dia punya medium. Okay, mari kita tengok apa lagi contoh soalan dia yang seterusnya. Dia akan bagi graf kelas. Okay, dia akan bagi graf. Selepas ini cikgu mau kamu buat ni nah, practice formative 4.1 ya. So cikgu jelaskan dulu dia punya graf. Contoh 2. Dalam satu eksperimen, ketulan zinc. Zinc tu logam kan? Logam tu daripada yang kalau nak cantik, maka nak yang zat ferm siri kereaktifan logam. Ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Cikgu ingatkan sekali lagi, apabila logam bertindak balas dengan asid, hasil dia adalah gas hidrogen. Ini gas hidrogen ya. So, ini dia punya gambar aja. Fahami gambar aja dia. Di dalam kelalangkon kita letak ketulan zinc. Lepas tu kita campur lagi dengan asid hidroklorik cair. Kita kasih
kita kasih goncang slowly supaya salur pengantar tidak pecah. Dulu sini yang kamu pernah buat salur pengantar dia sampai patah sebab terlampau kuat diorang mau goncang, diorang mau kasih keluar itu gas banyak. Jadi diorang kasih goncang berhabis Nina sampai patah. So slowly lah buat, okay? Kemudian gas akan terkeluar terhasil dari tindak balas ini dua. Masuklah dia dalam salur dan masuk dalam air kemudian dan naik ke sini. So kaki retot fungsi dia untuk mengapit biuret. Ini biuret supaya tidak jatuh. Okay. So isi padu gas yang terbebas dicatat pada selama masa 40 saat. Maksudnya 40 saat baca, 40 saat lagi baca. Ada satu orang akan berdiri di sini nih. Dia akan tengok itu gas. Okey, baca, lepas tu dia baca. Terus berkurang. Baca 40 saat. Ada satu orang lagi dia berdiri sini. Dia kasih goncang. Ada satu orang lagi tukang tengok time. Tukang tengok masa dia, okey? So orang yang tukang tengok masa tu bila sudah 40 saat dia kata okey baca, dia akan baca. Lepas tu dia akan catat dalam jadual. Bila ada sudah data dalam jadual, maka dia akan buat graf. So 40 saat sampailah 240 saat diorang baca. Inilah graf yang terhasil. So bila kamu nampak ni graf kan, kamu nampakkah ni Nina? Ini jadi rata. Bila dia rata, maksudnya habis. Sini dia habis. So maksudnya kadar tindak balas ini habis pada 200. Pada 200 saat itu zinc sudah habis. Okey, bagi tindak balas ini, hitung kadar tindak balas pada 60 saat. Adakah dia cakap purata? Tiada kan? Dia tidak cakap purata. Ini pun tidak cakap purata. Dia bilang pada 60 dan 120 saat. So, kamu tahu apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu buat segitiga. Tu 60 saat ni. Dia buat segitiga dulu. Nah, pastikan sama. Okey. Paksi Y tolak paksi X. Dapatlah kadar tindak balas. Macam yang tadi itulah. Tengok balik contoh yang cikgu kasih tengok. Nah, kadar tindak balas pada 120. Lebih tengok. Tu. Buat lagi segitiga. Okey. Dia dapatlah kecerunan dia. Bila dapat kecerunan, itulah kadar tindak balas. Okay, habis di sana. So, tolong tengok balik ni video kalau you don't understand or you can directly ask me. Okay, I will help you the best that I can. Okay. Now, cuba kamu tengok ni Nina soalan. You have to selesaikan masalah numerical. Numerical means berdasarkan nombor lah, masalah yang berdasarkan nombor melibatkan analisis data berikut. So, cuba kamu tengok ni bacalah dia punya soalan 1.3 gram serbuk zinc dicampur dengan asid nitrik. Nah, zinc campur asid mestilah hidrogen gas kan. So, isi padu hidrogen gas sebanyak 480 cm padu dikumpul dalam masa 10 saat. Kemudian, hitung kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini. Okay, so soalan A, dia kasih tahu ada 480 gas hidrogen dalam masa 10 saat. So, apa kamu perlu buat untuk tindak balas purata? Kiralah isi padu di atas 480, masa di bawah. Begitu saja. 480 bahagi 10. So, 48 cm padu per saat. Inilah jawapan dia. Dia sudah bagi isi padu, dia sudah bagi masa. So, bahagi. Okey, ingat. Kadar tindak balas ni atas mesti isi padu, bawah mesti masa. Cari isi padu berapa, cari masa berapa. Bahagikan mereka. Dapatlah jawapan. Okey, seterusnya. Nah, soalan B ni dia ada bagi data. Okey, dia suruh lukis graf. Lukis graf tahu kan? Baru dia suruh hitung kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama, dalam minit kedua dan keseluruhan. Ingat kalau dah purata tidak payah segitiga. Lepas tu hitung kadar tindak balas pula. Kadar tindak balas ni tiada purata kan? Jadi apa kamu perlu buat? Kalau tiada perkataan purata, segitiga, segitiga, segitiga. Buat kecerunan. Selepas siap itu, masalah numerical, you have to do this one. Practice formative 4.1. 4.1. Okay?
Siapkan, ni cikgu bagi masa 1 minggu lah untuk kasih siap sebab cikgu tahu ini bab adalah sangat baru, ada banyak kira-kira. Tanya cikgu directly if you don't understand. Thank you very much class.